Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam solat yang seterusnya, iaitu solat arah kiblat. Sidang penonton yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-149, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang membawa maksud, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah, dan sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu adalah benar dari Tuhanmu, dan ingatlah Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriq wal maghrib qiblat, rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Maksudnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara timur dan barat terletaknya kiblat. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Sidang penonton yang dirahmati Allah, ya, arah kiblat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Arah kiblat adalah arah di mana umat Islam menghadap ke Kaabah ketika mengerjakan ibadah solat dan perkara-perkara yang disunatkan untuk menghadap ke arahnya. Ahli falak pula menakrifkan bahawa arah kiblat adalah arah ke Kaabah yang terdekat dari atas glob bumi. Okey. Terdapat 4 hukum berkaitan menghadap arah kiblat ya. Yang pertama adalah wajib. Wajib adalah ketika mana umat Islam menunaikan solat fardu, solat sunat dan meletakkan kedudukan jenazah serta sujud syukur. Manakala sunat pula adalah ketika membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, tidur mengiring dan lain-lain lagi. Haram menghadap ke arah kiblat ketika membuang air besar atau kecil di tanah lapang tanpa ada dinding penghalang. Manakala makruh pula sekiranya membelakangkan kiblat dalam sebarang perbuatan seperti membuang air besar atau kecil dalam keadaan tandas berdinding, tidur melentang kaki selunjur ke arah kiblat dan seumpama dengannya. Ulama bersependapat bahawa menghadap ke arah kiblat merupakan salah satu syarat sah solat. Bagi mazhab Asy-Syafi'i, terdapat 3 kaedah berhubung dengan syarat sah menghadap ke arah kiblat, iaitu kiblat yakin, kiblat zonni dan ijtihad. Bagi orang yang berada di dalam Masjidil Haram, wajib ia menghadapnya dengan yakin, iaitu melihat, ataupun menyentuhnya, iaitu bagi orang yang cacat penglihatan, atau dengan cara lain yang boleh dipastikan asalkan ada keyakinan, dan ini dinamakan kiblat yakin. Kiblat zonni pula bagi mereka yang berada jauh dari Masjidil Haram, hendaklah menghadap ke arah masjid secara zonni, iaitu melalui pertanyaan kepada mereka yang berpengetahuan seperti penduduk Mekah. Dan di Malaysia khususnya, berijtihad, iaitu bagi seseorang yang berada di luar tanah suci Mekah, hendaklah menghadap ke arah tanah suci Mekah dengan tujuan menghadap Masjidil Haram atau Kaabah. Ini bergantung kepada ijtihadnya untuk melaksanakan tuntutan syarak. Seterusnya, terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan bagi menentukan arah kiblat, sama ada secara moden atau tradisional.
Kaedah tradisional adalah seperti istiwa azam atau matahari istiwa di atas Kaabah. Ini berlaku 2 kali dalam setahun, iaitu pada 28 Mei jam 5.16 petang dan juga 16 Julai 5.28 petang. Okey, ini sebagai contoh atau gambaran sahaja. Bukan maknanya Mekah tu duduk kawasan sini ya. Ini sebagai contoh sahaja ya. Kita ambil tarikh 28 Mei jam 5.16 petang waktu Malaysia. Pada masa yang sama di Mekah adalah ketika itu adalah tengah hari dan matahari betul-betul berada di atas Kaabah ya. Jadi apa yang kita perlu buat ialah dapatkan satu tiang yang tegak, kemudian lihat bayang-bayang terhasil pada ketika itu. Bayang-bayang yang berlawanan itu menunjukkan arah ke kiblat. Okey, manakala penentuan arah kiblat dengan kaedah menggunakan bintang atau buruj bintang, kita boleh menggunakan buruj bintang berlantik atau lebih dikenali sebagai buruj Orion ya. Buruj ini mempunyai 3 bintang berderetan, iaitu Al-Mintaka, An-Nilam dan An-Nita. Kalau kita perhatikan di dalam rajah ni, Al-Mintaka, An-Nilam, An-Nita ni akan mengarah ke arah barat. Jadi arah kiblat boleh diketahui dengan mengunjurkan ketiga-tiga bintang ini ke arah barat ya. Namun buruj ini boleh kelihatan pada bulan-bulan tertentu sahaja, iaitu pada bulan Julai ketika waktu subuh. Kalau bulan Disember pula kelihatan tinggi di atas langit pada waktu tengah malam, dan bulan Mac berada di tengah-tengah langit pada waktu maghrib. Kalau kita tengok pada malam ini, insyaAllah bulan Mac ni, kalau kita nak pergi masjid ke apa kan, tengok atas langit, betul-betul berada di tengah-tengah langit pada waktu itu ada buruj Orion ni. Namun buruj ni bukanlah tepat, cuma dia boleh dijadikan panduan ataupun pedoman untuk kita menentukan arah kiblat. Okey, selain dari buruj Orion, salah satu bintang yang boleh kita jadikan rujukan ialah bintang Polaris. Bintang ini menunjukkan ke arah utara benar ya. Jadi kita perlu untuk mengetahui perbezaan sudut di antara bintang ini dengan sudut arah kiblat. Dan namun juga bintang ini hanya boleh kelihatan kepada mereka yang berada di hemisfera utara sahaja. Bagi negara yang berada di hemisfera selatan, contohnya seperti negara Australia, mereka tidak boleh jadikan bintang Polaris ini sebagai panduan. Namun mereka boleh menggunakan bintang lain sebagai rujukan ya. Seterusnya, berpandukan matahari terbenam. Jadi untuk mendapatkan arah kiblat berpandukan matahari terbenam sepenuhnya tidaklah tepat ya. Ini kerana matahari akan sentiasa berubah-ubah azimutnya sepanjang tahun. Jadi walau bagaimanapun, untuk ataupun sebagai salah satu daripada langkah berijtihad, arah matahari terbenam kita boleh digunakan sekiranya kita mengetahui perbezaan sudut di antara arah matahari terbenam dengan arah kiblat. Jadi anggaran tersebut kita boleh lihat seperti dalam gambar rajah ini ya. Okey, ini adalah panduan untuk kita mengetahui perbezaan sudut matahari terbenam dengan sudut arah kiblat. Kaedahnya boleh menggunakan jari sebagai panduan untuk kita mencari perbezaan sudut matahari terbenam dengan arah kiblat ya. Contohnya macam bulan Januari ni. Anggaran arah kiblat dari matahari terbenam adalah ke kanan 45 darjah. Seterusnya Februari 40 darjah, Mac ke kanan 25 darjah, kalau Jun pula ke kiri 1 darjah. Dan begitulah seterusnya untuk bulan-bulan yang lain ya. Okey, ini pula panduan kita menggunakan jari untuk mencari perbezaan sudut tersebut. Kalau kita buat penumbuk macam ni, bezanya 8 darjah. Contohnya matahari di sini, kita buat penumbuk
Sini arah kiblat kita. Kalau satu jari macam ni adalah 1 darjah. Kalau 2 jari macam ni, bezanya di antara matahari terbenam kat sini dan sini adalah arah kiblat, iaitu 5 darjah ke kanan ataupun ke kiri lah. Okey, kalau kita buat 5 jari macam ni adalah 20 darjah perbezaan azimut dia. Okey. Okey, ni contoh-contoh untuk bulan Mac ya. Okey, macam saya nyatakan tadi, perbezaan matahari terbenam dengan arah kiblat pada bulan Mac adalah sebanyak 25 darjah ke kanan. Jadi ni matahari nak terbenam ni, kita ambil, kita buat 5 jari macam ni, kemudian tambah lagi 2 jari macam ni, dapat arah ke arah kiblat. Begitu juga bagi bulan Jun. Bagi bulan Jun ke kiri 1 darjah. Ni matahari nak terbenam, kita ke kiri 1 darjah. Dan ni contoh bagi matahari nak terbenam pada bulan Disember. Jadi arahnya terletak di sebelah kanan 45 darjah. Kita ambil jari 5 jari, tambah lagi 5 jari, tambah lagi 2 jari. Tak cukup jari, tambah lagi jari. Okey jadi 45 darjah ke kanan daripada matahari terbenam pada bulan Disember. Seterusnya, ni adalah tongkat istiwa. Alat ini juga boleh dijadikan panduan untuk menentukan arah kiblat ya. Namun kita perlu kepada kemahiran dalam mengendalikan alat ini. InsyaAllah kalau berkelapangan nanti kami akan tunjukkanlah kaedah untuk mendapatkan arah kiblat dengan menggunakan alat ini. Dan ini pula dinamakan rubuk mujayyab. Selain dia dapat menentukan waktu solat, alat ini juga boleh digunakan untuk mencari arah kiblat. Namun alat ini memerlukan kemahiran yang tinggi ya untuk menggunakannya. Okey, terdapat juga peralatan moden bagi menentukan arah kiblat, antaranya seperti kompas, theodolite atau total station, GNSS, dan juga selalu orang awam guna ialah aplikasi telefon pintar. Okey, ni contoh kompas ya, kompas biasalah yang ada daripada 0 darjah hingga 360 darjah. Ni contoh gambar theodolite ataupun total station. Biasa kalau kita nampak juru ukur lah guna ni. Kalau tepi-tepi jalan tu kan, dia mengukur sempadan ke, mencari batu sempadan. Alat ini juga boleh digunakan untuk menentukan arah kiblat. Okay, GNSS ni adalah alat di mana kita menggunakan mendapatkan data daripada satellite jadi alat ni mahal, namun dia juga perlu kemahiran tinggi lah bagi mengendalikan alat ni. Ni dalam apps telefon lah. Sekarang ni banyak dalam Google Google Store, Play Store. Dalam Play Store banyak aplikasi-aplikasi untuk menentukan arah kiblat. Tapi perlu diingatkan, kita perlu menyemak terlebih dahulu lah aplikasi yang kita gunakan tu. Contohnya kita boleh semak, kita pergi sebuah masjid, kita duduk belakang masjid, di luar bangunan masjid lah. Kita duduk di luar bangunan masjid, kita buka apps yang kita install tu, kita semak sama ada kompas yang kita gunakan tu atau apps yang kita gunakan tu betul ataupun tidak dengan arah kiblat masjid tersebut. Sekiranya sekiranya betul, okey lah. Kalau tak betul, maknanya apps tu tak berapa nak tepat lah. Okey, jadi saya rasa sekadar ini sahaja daripada saya. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu datangnya dari saya sendiri.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.